Kita perlu memilih produk yang betul, memilih platform yang betul supaya kita dapat memaksimumkan keuntungan. Assalamualaikum kepada yang terawal join. Terima kasih. Hari ini saya nak bagi tahu update terkini harga emas sudah mencecah ke paras tertinggi RM401 1 gram. Sebelum ni kita 300 lebih je kan. Sekarang dia dah kembali kepada pangkal 400. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau belum bermula jangan risau. Jangan risau. Harga berapa pun kita perlu bermula sahaja. Kita perlu bermula. Kalau tak bermula kita tak tahu tinggi rendah macam mana kan. Terima kasih ya kepada ni Norida. Terima kasih join. Saya nak cerita mengenai simpanan emas public gold. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah ada simpanan emas public gold kan, kalau dah buat EPP, dah buat auto debit, kita tengok je lah harga emas ni kan, turun naik sepanjang masa. Memang sentiasa ada penurunan, ada kenaikan. Macam ni lah harga emas kan. Terima kasih kepada yang join. Hari ini saya nak cerita, sebenarnya saya nak buat update lah. Okay. Hari ini 16 Oktober 2024, harga emas kembali mencecah ke pangkal 400, iaitu RM401 untuk 1 gram. Okey. Kalau kita tengok retail price dekat sini 10 gram, harga dia ialah RM3,999. Lagi besar item kita beli, harga per gram dia akan jadi lebih murah. Okey. Kalau kita beli yang item yang lagi besar, lagi murah lah harga per gram dia. Okay. Contoh kalau macam 1 kilo ni kan, 393 lah harga per gram dia kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dengan perkembangan ekonomi semasa ni, kita risau kan nilai duit kita macam mana, turun naik kan. Kalau kita nak protect keuangan kita, nak protect harta kita kan, better kita simpan dalam bentuk emas. Okey. Terima kasih kepada yang baru join masuk. Hari ini saya nak bercerita kenapa kita kena simpan emas. Okey. Kalau sudi bolehlah tolong share live saya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang sudi bersama saya. Okey, sekarang saya nak ceritakan kenapa kalau seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat sini lah, 6 sebab kenapa perlu simpan emas. Okey, kenapa kita nak kena simpan emas sekarang ni? Harga emas dah naik, nak beli tak mampu kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak mampu macam mana pun, tolong jangan beli emas yang microgram. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan ilmu emas yang betul supaya kita tidak tersalah pilih produk, tak tersalah pilih platform. Okey, kita perlu memilih produk yang betul, memilih platform yang betul supaya kita dapat memaksimumkan keuntungan duit kita kan, duit kita. Jadi kita kena pastikan apa yang kita bayar tu kita dapat senilai dengan harga yang kita bayar. Okey, kita mesti dapat senilai dengan apa yang kita bayar. Kita jangan sekadar beli sebab kita nampak harga murah, tapi sebenarnya kalau kita kira harga per gram, dia akan mencecah sehingga ribu-ribu ringgit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Contohlah, kalau kita tak mampu nak menyimpan serendah RM100, kita tak boleh nak selit tepi pun duit RM100. Maksudnya simpanan emas tu belum sesuai dengan kita. Maksudnya emas tu tak sesuai lagi. Kita perlu simpan dalam kaedah duit ringgit. Maksudnya simpan cash tu lebih baik daripada kita simpan emas. Okey, sebab nanti kalau kita dah beli emas tu, nanti kita nak jual balik, spread dia tinggi. Jadi kita rugi. Kita beli emas murah, tapi bila kita nak jual balik, harga dia berganda-ganda murah. Maksudnya kita tak ada keuntungan. Takkanlah kita nak tunggu sampai 5 tahun baru dapat untung kan. Orang lain simpan emas 2 tahun dah untung. Tapi kita mengeluh. Nanti kita mengeluh kenapa kita simpan emas 5 tahun tapi belum dapat keuntungan. Sedangkan orang lain simpan 2 tahun pun dah untung. Emas ni dia simpanan yang ideal untuk 2 tahun dan ke atas. Okey.
Okey, jadi 6 sebab kenapa kita kena simpan emas. Yang pertama saya nak jelaskan dekat sini. Okey, yang pertama adalah emas ni adalah untuk perlindungan. Okey, setiap rungutan kita mengenai kenaikan harga barang dan perkhidmatan selama ini sebenarnya berpunca dari inflasi. Inflasi itu apa? Maksud dia kuasa beli duit kita semakin susut. Jadi untuk melindungi simpanan yang semestinya untuk kegunaan masa depan, kita mesti backup simpanan kita tu dengan sesuatu yang kalis inflasi. Jadi di antara item ataupun aset kewangan yang bertahan kalis inflasi tu emas lah. Sebab emas ni memang dah terkenal sebagai medium kalis inflasi kerana nilainya yang stabil dapat mengekalkan kuasa beli dalam jangka panjang. Jangka panjang tu tak adalah panjang sampai 5 tahun. Maksudnya 2 tahun tu dah dapat untung dah. Okey, jangka panjang tu maksudnya kalau kita beli hari ni, kita simpan lagi 10 tahun pun harga dia tu meningkat. Harga dia meningkat, nilai dia meningkat dalam jangka masa panjang. Gram dia tak kurang, tapi dia sentiasa meningkat nilai dia. Okey, nilai dia sentiasa meningkat dalam jangka panjang. Macam tu. Jadi emas ni kalau kita beli hari ini, jangan pula kita beli hari ini bulan depan nak jual. Tak boleh. Konsep simpan emas ni kita mesti ingat dia adalah simpanan untuk 2 tahun dan ke atas. Okey? Itu faktor yang pertama yang kita perlu simpan emas ni untuk perlindungan. Okey? Kalau kita simpan duit dalam akaun bank, kita simpan banyak-banyak kan. Tapi nilai duit tu dia akan terkesan dengan inflasi. Jadi kalau kita simpan 1 juta, kuasa beli 1 juta tu dia bukan lagi 1 juta kuasa beli dia 10 tahun akan datang. Dia mungkin susut nilai dia mungkin akan jadi 900,000 je. Jadi kita kena nombor tu kekal dalam akaun bank kita 1 juta kan. 7 angka tu kekal kat situ, tapi nilai dia, kuasa beli dia, purchasing power duit tu dia akan berkurangan. Kan? Contoh macam kita sekarang kalau kita nak beli kari pap ke, beli roti gardenia ke kan. Barang yang sama, saiz yang sama, tapi harga dia berbeza. Saban tahun kita bayar dengan harga yang mahal. Kita kena tambah lagi duit untuk dapatkan barang yang sama. Itulah maksud dia. Nilai duit kita tu semakin berkurangan. Nilai duit tu semakin hilang. Macam tu. Kita kena faham bahawa simpanan emas ni dia mengekalkan kuasa beli dia. Contoh teori kambing kan, 1 dinar bersamaan kuasa beli dia bersamaan dengan seekor kambing. Jadi kalau kita simpan 1 dinar, 100 tahun akan datang, nilai dia tu dia kekal relevan sepanjang masa. Okey, nilai dinar tu, 1 dinar tu sejak 1400 tahun yang lalu kan, sejak zaman Rom dulu lagi. Dinar emas tu digunakan untuk jual beli kan, sebagai alat transaksi sebab dia adalah barang yang berharga. Okey, yang kedua, kenapa nak kena simpan emas? Kenapa tak boleh ke simpan aset-aset lain? Jadi kita kena tahulah sebab emas ni dia mudah dicairkan. Okey. Kenapa emas ni mudah dicairkan? Sebab kita menyimpan dalam bentuk emas secara tak langsung, kita mengajar kita untuk menyimpan secara bermatlamat. Apabila matlamat simpanan kita tercapai, emas tadi mudah dicairkan. Maksudnya ditukar kepada bentuk wang tunai dan digunakan. Maksudnya terus boleh gunalah, terus boleh dicairkan kepada wang tunai. Liquidity. Dalam bahasa kewangan kita panggil liquidity. Okey? Kenapa mudah? Kerana permintaan terhadap emas sentiasa tinggi, terutama di kedai-kedai emas, kedai pajak gadai dan peminat emas. Jadi market emas ni, industri emas ni memang sentiasa ada. Sentiasa ada permintaan. Sentiasa ada permintaan terhadap emas. Jadi kalau kita simpan emas, kita mudah je nak cairkan kepada tunai. Kita boleh jual kepada kawan-kawan, rakan terdekat, siapa-siapa yang ada duit tunai, ataupun kita teruslah pergi ke institusi kedai pajak ataupun kedai-kedai emas. Jadi kedai emas ni memang dia sukalah kalau kita jual emas ni, sebab emas ni dah dikira emas scrap. Jadi dia boleh beli dengan harga murah.
Okey, emas yang kita jual tu dikira sebagai emas second kan. Jadi harga dia lebih murah. Tapi dia bernilai pada kita. Dia tak adalah murah pada kita sebab kita dah simpan lama. Kita dah simpan dah lebih 2 tahun ke atas emas ni. Jadi kita boleh jual. Waktu kita jual tu pastikan emas tu kita dah capai keuntungan ataupun dah capai matlamat kita lah. Dia macam tu. Jadi bila kita simpan emas ni, contoh kalau macam 10 gram ni mudah je kita nak jual kan. 10 gram tadi saya sebut kalau untuk harga hari-hari ini 10 gram ni bernilai RM3,999. Kalau kita ada lah sahabat-sahabat kita yang poket tebal sikit tu, kita nak jual kan, boleh je dibeli. Beli cash je ni boleh. Ataupun kita pergi Arahno. Kalau anda public go, kita ada KDE, Kumpulan Dagangan Emas. Kumpulan Dagangan Emas ni memang anytime. Kalau kita jual, memang harga kita akan dapat harga ni lah PG buy. Okey, jangan keliru tau. Ini PG sell, ini harga yang kita nak beli. Kalau kita nak beli, kita tengok harga ni. Kalau kita nak jual, kita akan dapat harga ni. Tapi, jangan pula bandingkan harga hari ni dengan harga beli ni. Sebab ni, PG buy ni adalah harga kalau kita dah, contoh dulu kita beli 10 gram harga 2,900. So, hari ni kita jual dah dapat untung kan. Bukannya kita beli hari ni, jual hari ni. Kalau beli hari ni, jual hari ni dengan harga ni memang rugi. Jadi, kita kena faham lah. Game emas tu macam mana. Kita tak adanya beli hari ni, besok lusa jual. Bukan. Kita simpanan untuk 2 tahun dan ke atas. 2 tahun ke atas tu maksudnya 2 tahun dulu kita beli bukan harga ni. Harga lain. Harga dia tak cecah lagi 3,000. Macam tahun lepas kan. Okey. Macam tu. Okay, saya kembali kepada slide tadi. Macam mana nak cair kat emas ni? Cair kat emas ni bukanlah maksudnya dia lebur kat emas tu. Dulu masa-masa saya mula-mula belajar pun macam tu lah kan. Kita nak cairkan emas ni maksudnya kita tukar kepada cash, tukar kepada wang tunai. Faktor yang ketiga, kenapa kita kena simpan emas? Kenapa nak kena simpan emas? Kenapalah dealer-dealer public go ni beria-ria benar nak cerita pasal emas. Tambahan pula hari ni harga emas dah naik. Kalau orang yang belum bermula, dia akan rasa macam fikir banyak kali jugalah nak beli 1 gram tu RM401 kan. RM401 untuk 1 gram pada harga hari ini. Jadi hari ini mungkin kita rasa mahal sebab kita belum bermula. Cuba kalau kita dah bermula hari ini, 2 tahun akan datang, harga emas dah bukan RM401 dah. Mungkin dia jadi RM400.5, mungkin dia jadi RM500. Waktu tu kita akan cakap, wah, RM401 tu murah. Murah sangat. Kan? Bila harga dah tinggi, baru kita rasa dia tu sebenarnya harga hari ni adalah murah. Kan? Macam tu. Tapi kalau kita tak bermula, memang forever lah kita akan rasa macam tak mampulah nak beli emas ni, mahal. Kita akan sentiasa rasa mahal. Cuba tanya datuk nenek kita zaman-zaman dia dulu, pun dia kata mahal. Emas ni kan item premium kan, memanglah mahal. Tapi kalau kita dah bermula, at least kita dah ada benchmark kita kan. Bila kita dah ada benchmark, baru kita faham berapa tinggi, berapa rendah. Kita kena faham dulu. Kita kena join the train dulu. Masuk dalam train dia, duduk dekat track dia, baru kita tahu macam mana. Okey, faktor yang ketiga, bila kita simpan emas ni, kenapa kita kena simpan emas? Sebabnya emas ni mudah dijadikan sebagai pusingan modal. Okey. Bagi peniaga, orang yang berniaga lah kan, dia nak rolling modal tu hari-hari kan. Emas ni boleh dijadikan modal pusingan. Okay? Bila kita perlukan duit untuk rolling, pajak sahaja emas itu diarahkan untuk dapatkan pinjaman. Bila dah selesai urus niaga, tebus balik emas tu.
Akhir sekali kita masih ada emas yang dijadikan modal pusingan tadi tu dan keuntungan tunai hasil daripada bisnes. Dan yang paling penting, duit modal kita tak akan bocor. Jadi modal bisnes kita tu akan lebih selamat dalam bentuk emas. Okey, contoh real case kalau kita tengok wanita-wanita dekat Kelantan kan, dekat Kelantan belah pantai timur sana, mereka tu pakai gelang emas bertingkat-tingkat dekat lengan kan. Itu kenapa? Sebenarnya bukannya dia nak pakai nak berhias ataupun nak menunjuk-nunjuk yang dia tu ada barang kemas yang banyak. Bukan. Sebenarnya itu adalah barang kemas. Itu adalah modal pusingan bisnes dia orang. Nampak je makcik tu jual sayur. Tapi gelang emas dia bertingkat-tingkat. Sebabnya itu adalah hasil keuntungan bisnes. Okey, 1 bulan dia dapat untung bisnes, terus dia beli 1 gelang. 1 bulan punya untung daripada bisnes, dia beli lagi 1. Tambah. Bila dia perlukan modal, dia pergi arah nu. Pagi-pagi tu beratur dekat arah nu. Dia pajak sekejap, dapat modal. Lepas tu dia pergi dekat peraih tu, dia beli sayur semua tu kan. Lepas tu dia jual. Bila petang tu dia dah habis jualan dia tu, daripada keuntungan tu dia pergi tebus balik emas dia tu. Jadi modal dia tak hangus, untung bisnes pun dia dapat. Jadi hari-hari macam itulah dia buat. Ataupun seminggu sekali, 2 minggu sekali, terpulang kepada bisnes yang dijalankan tu macam mana. Tapi itulah nak cakapnya, modal bisnes tu tak perlu nak meminjam daripada along ke institusi yang tak berdaftar, yang illegal kan. Jadi dengan emas kita sendiri ni kita boleh cagarkan. Emas ni mudah dijadikan pusingan modal. Mana tempat je yang tak nak terima emas kan? Semua tempat terima emas. Jadi ekosistem tu, ekonomi kita tu kan, berjalan dalam suasana yang harmoni lah. Dia ekonomi kita tu bergerak dengan bagus lah. Maksudnya kita tak adalah nak berniaga, kita buat personal loan ke, kita buat loan yang membebankan kita pada masa akan datang kan. Jadi emas ni mudah dijadikan sebagai pusingan modal. Okey. Yang keempat, kenapa nak kena simpan emas ni? Sebabnya emas ni aset mampu milik dan mudah alih. Sebab ialah kalau 10 gram, 20 gram, 1 dinar, dia dalam kemampuan lah. Dalam kemampuan kita untuk beli emas tu, aset emas tu. Okey. Poin yang keempat ni ialah emas ni aset mampu milik dan mudah alih. Emas juga dikategorikan sebagai aset mudah alih. Ini kerana kemampuannya untuk bertahan lebih lama dan mudah dialihkan berbanding aset-aset besar yang lain seperti tanah dan rumah jika berlaku bencana alam. Hari ni kita digemparkan dengan berita banjir kan dekat Taman Melawati kan, banyak rumah yang terjejas, kawasan perumahan yang terjejas akibat tanah runtuh, dan hujan yang lebat tu menyebabkan tanah tu runtuh dan terkenalah dekat kawasan perumahan dekat situ, jadi bahaya. Jadi siapa-siapa yang memiliki tanah dekat situ, rumah sewa ke sebagai properti kan, jadi kalau dia buat rumah sewa, harta dia dah terjejas dah. Bila rumah tu dah rosak kan, ataupun kalau rumah tu tak rosak tapi kotor kan dengan lumpur apa semua tu, jadi kos kita pula tu nak keluarkan untuk nak membersihkan rumah tu kan. Bukan setakat rumah tapi sekeliling kawasan tu pun dah terjejas. Nanti akan datang mungkin orang pun akan berfikirlah nak sewa dekat kawasan tu kan. Jadi value aset kita tu pun dah mula berkurangan. Jadi lagi satu, kalau kita nak memiliki rumah ni, kalau kita nak beli rumah, nak jadikan sebagai aset kan, kalau kita ni bukan ada modal yang besar kan, at least kita perlu ada 10% kan, 10% daripada harga rumah, which is benda tu memang puluh-puluh ribu lah, puluh-puluh ribu, ratus ribu kan. Jadi kalau kita emas ni, kita modal kita kecil je. Kalau contoh macam dekat Public Gold, kita dah boleh beli dah, RM100 dah boleh beli dah. Kita dah mampu milik, mudah alih. Mudah alih tu emas tu kita pegang kat tangan kan. Kita tak ada dia kecil je, dia ringan je kan, berapa gram je. Kalau 1 kilo pun besar handphone tu, sebesar iPhone, kita boleh pegang je macam tu. Okey. Lepas tu contoh kalau macam tanah tu pula, tanah tu lagilah macam saya cerita tadi. Kalau tanah yang kita beli tu adalah kawasan yang terjejas dengan banjir, tanah runtuh, jadi value tanah tu pun
dah mula ni lah terjejas kan, nilai tanah tu dah terjejas. Kalau berlaku apa-apa, peperangan, disaster apa-apa, kita tak boleh bawa lari tanah dengan rumah tu, kita paksa tinggalkan dia. Kan macam Highland Tower kan, kalau kita beli rumah kat situ tiba-tiba collapse, habislah, macam tu je lah habis aset kita kan. Jadi itu di luar jangka lah sebab dia bencana alam kan. Tapi kalau emas ni berlaku bencana alam, kita boleh bawa lari, peperangan ke apa-apa ke, kita boleh bawa lari, kita boleh pegang dia. Seperti mana kita jaga diri kita, seperti mana kita jaga handphone kan. Kalau banjir ke apa-apa ke, handphone tu mesti kita nak pegang, nak bawa juga kan. Selain daripada barang-barang lain, kain baju kita kan, handphone tu benda penting. Sama lah macam aset emas ni, kita pegang dia sama macam kita jaga diri kita. Tak susah pun setakat nak pegang 50 gram, 100 gram. Okey. Sedangkan 100 gram tu kita dah boleh buat modal dah nak membina kehidupan yang baru yang okey. Jadi selain itu pemilikannya pada harga yang berpatutan dari serendah harga 1 gram ataupun RM100. Dan mudah juga menjadikan ia aset mampu milik. Betul lah, kita mampu milik lah. Kalau dekat akaun Gap kita boleh beli dengan RM100. Tapi kalau yang 1 gram ni pun boleh je beli dekat akaun Gap. Kalau kita nak beli yang fizikal apa semua tu, kita teruslah ambil yang fizikal. Kalau kita tak nak yang fizikal, simpan sikit-sikit, kita beli dulu yang macam ni, RM100. Hari ini RM100 kita dapat 0.2494. 0.2494 ni untuk RM100. Bukan 0.01 ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita kena menilai dengan cara yang betul lah. Duit kita kita kena menghargai lah penat lelah kita bekerja kan. At least kalau kita simpan RM100 tu, kita dapat 0.2494 gram. Kalau kita beli 1 gram hari ini 401 lah. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, harga emas paling tinggi dekat Malaysia ni pernah catat ialah pada 17 hari bulan Julai, iaitu RM403 1 gram. Ini kira murah lagi lah. Harga tertinggi dia ialah 403. 401 ni kira murah lagi. Boleh beli lagi. Kalau belum bermula boleh beli. Macam tu. Okey, saya kembali kepada slide. Emas ni kita mampu milik. Okey, kita boleh beli RM100 dekat akaun Gap yang saya tunjukkan tadi. Kita beli, simpan sikit-sikit. Macam tu. Yang keenam, emas ni dia tahan lebih lama dari simpan duit. Kita ni simpanan dalam bentuk emas ni terbukti bertahan lebih lama daripada simpanan dalam bentuk duit. Ini kerana secara fitrahnya emas dicipta supaya kita suka nak simpan, dan duit pula sememangnya untuk dibelanjakan. Betul lah, duit untuk dibelanjakan. Kan, bila dah selalu tengok emas yang ada dalam simpanan, nafsu belanja kepada yang tak perlu tu akan automatik tertutup. Maka simpanan kita akan bertambah dan bertahan lebih lama. Jadi kesimpulannya, mulakanlah simpanan emas sekarang demi masa depan kita sekeluarga. Kita kan, emas ni kan cantik. Dia ada aura dia. Emas ni selalunya kebiasaannya emas kalau kita beli kita nak simpan. Tapi duit, kalau kita dapat duit, kita tahu nak belanja je kan. Duit tu untuk dibelanjakan. Duit tu dicipta supaya memudahkan transaksi untuk kita jual beli. Okey, dia emas ni tahan lebih lama daripada kita simpan duit. Kalau antara duit RM300 dengan sekeping gold bar yang berharga RM300 tu, mana satu yang lebih cair dulu? Of course lah duit tu dulu yang akan cair kan. Sekeping kita belanjakan. Dan sebenarnya kita tak tahu pun kita belanja apa sebenarnya. Tapi kalau emas tu, kita jarang lah kita pergi jual, dapat duit, lepas tu kita belanja. Sayang kan. Emas ni selalunya kita akan sayang dia. Kita sayang, kita nak simpan. Kita lebih kepada nak simpan emas ni. Okay, sebab tu kalau kita simpan emas ni, dia lebih bertahan lama. Dia kalis bocor. Kalau kita simpan duit dalam akaun bank ni senang je. Kita cucuk je.
Kan? Cucuk je duit dekat ATM machine, kita belanja. Mudah. Tapi kalau emas ni, kalau kita pegang dia, kita sayanglah nak belanjakan dia. Kita mesti nak simpan. Kan? Okey. Oh, dia terbalik je. Okey, yang kelima. Sendiri punya, sendiri simpan. Beli sendiri, simpan sendiri dan urus sendiri simpanan ataupun aset kita. Tentu lebih meyakinkan berbanding diurus oleh pihak lain atau pihak ketiga. Emas ni kita beli, kita simpan kat tangan kan. Prinsip asas simpanan emas ialah kita beli emas, dapat emas fizikal. Emas fizikal tu kita simpan sendiri, pegang dekat tangan. Jadi kita yang beli, kita yang simpan, kita yang jaga, kita yang urus. Kita yang protect dia. Dalam emas tu dalam genggaman kita, emas tu dalam penyelenggaraan kita. Kita sendiri yang jaga dia. Jadi kita sendiri beli, sendiri jaga, urus sendiri. Tak perlukan orang lain yang jaga. Jadi tak melibatkan pihak ketiga. Kalau jadi apa-apa pada sistem keuangan kan, jadi emas tu dah ada dengan kita. Kita tak terjejas dengan sistem keuangan tu. Sebab emas ni dia berada di luar sistem keuangan. Okey, dia benda bernilai, berharga. Dia adalah wang sebenar tapi dia berada di luar sistem. Jadi tak siapa pun yang tahu kita ni berapa banyak emas yang kita ada. Tak siapa tahu kita ni simpan emas kan. Jadi kalau kita simpan harta kita dalam bentuk emas, kita je yang tahu. Kita dan waris-waris kita je yang tahu. Okey. Sama ada anda menyimpannya di rumah atau di peti simpanan, safety deposit, anda boleh mengambil dan menggunakannya bila perlu. Maksudnya anytime lah, bila-bila masa kita boleh akses kepada harta kita tu. Kalau kita simpan dekat safety box, masih lagi melibatkan pihak ketiga kan. Kita perlu pergi dekat kaunter, dapatkan kunci, masuk bilik kebal tu, barulah kita dapat akses kan. Tapi kalau emas ni yang kita simpan dekat tangan kita sendiri, anytime berlaku apa-apa, kita dah bila-bila masa kecemasan je, kita terus dapat akses kepada emas kita tu. Tak ada sistem yang nak blok kita, tak ada. Kita sendiri yang jaga. Jadi pendek kata, dengan menyimpan emas ni, kekayaan kita adalah di tangan kita. Yalah mentor saya pesan kan, emas yang terbaik ialah emas yang berada dalam simpanan kita sendiri, yang ada di tangan kita, bukan di pihak ketiga ataupun dalam account gap. Dalam account gap tu hanyalah transit sahaja. Account gap tu transit sahaja. Transit tu maksudnya transit daripada akaun bank kita, duit gaji kita tu kita transfer ke akaun gap, dia tukar daripada duit ringgit tu tukar kepada gram emas. Lepas tu gram emas tu cukup gram yang kita nak, contoh 5 gram ke 5 dinar ke 10 gram ke, kita keluarkan. Kita keluarkan dalam bentuk fizikal macam ni. Kita terus boleh simpan sendiri. Boleh arahkan sistem supaya post ke alamat kita. Okey? Post ke alamat kita dan kita boleh simpan sendiri. Kita yang jaga dia. Jadi kenapa pula kita nak kena pilih emas? Bukan benda-benda lain. Bukan diamond, bukan perak, kan? Jadi kalau yang fokus kita kepada emas ialah yang dekat sini 6 sebab emas sesuai dijadikan simpanan. Kenapa emas? Selain dari menyimpan duit tunai, sekarang elok juga untuk tambah satu lagi simpanan dalam bentuk logam mulia, iaitu emas. Kalau Indonesia kita panggil logam mulia kan, batangan tu kan logam mulia dia panggil. Sebab untuk jangka masa panjang, harga emas insya-Allah akan meningkat naik. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah 20 tahun harga emas kebelakangan ni kan, 20 tahun kebelakangan ni, secara purata kenaikan harga emas ialah sebanyak 10% setahun. Itu secara purata dalam sejarah 20 tahun. Secara purata adalah 10% setahun. Jadi kalau kita nak comparekan dengan ASB dan tabung haji, ASB tabung haji kan 5% setahun kan. Jadi kalau emas ni kita 10% setahun. Maksudnya pulangan ataupun potensi kenaikan harga emas tu jauh lebih baguslah berbanding dengan instrumen ASB dan tabung haji tadilah. Cuma kita kena faham matlamat setiap instrumen tu berbeza. Okay?
Jadi kita contoh kalau macam dekat sini kenapa emas. Jadi kita kena fahamlah konsep simpanan emas tu yang sebenarnya tu macam mana. Jadi kita tak boleh insya-Allah akan meningkat naik ni, maksudnya kita tak boleh buat spekulasi harga emas tu sentiasa naik, bukan. Sebabnya harga emas tu dia ada turun dan naik. Dia sentiasa ada turun dan naik. Dia dalam jangka pendek dia ada turun, ada naik. Tapi dalam jangka masa panjang, dia graf dia macam ni lah, dia sentiasa naik. Dia ada turun, tapi dia ada turun naik dia tu dalam jangka masa panjang. Kalau kita tengok dalam tempoh 20 tahun, dia memang meningkat. Okay. Sekarang ramai yang nampak dan faham kenaikan harga ni, yang lead ramai dari kita untuk mula menyimpan emas juga. Okay? Jadi kadang-kadang orang bila nampak kenaikan harga emas ni, barulah dia trigger. Betul lah harga emas ni naik lah. Kena simpan emas. Macam tu. Kalau dulu dia simpan emas 1 gram 200 lebih. Hari ini dah RM401. Jadi mungkin dia pun tak sangka harga emas ni boleh cecah pangkal 400, kan. Besok-besok kita pun tak akan sangka, 5 tahun akan datang kita pun tak akan sangka rupanya RM500 segram. Zaman anak cucu cicit kita besok kalau 1,000 1 gram macam mana, kan. Mesti kita akan rasa, nasib baiklah 20 tahun dulu aku dah simpan emas. Masa tu RM401 je segram. Kita akan cakap macam tu. Sebabnya zaman datuk nenek kita dulu 20 tahun yang lalu, kan, RM35 je segram. Kalaulah kita ni ada kesedaran waktu tu 20 tahun yang lalu, for sure kita akan beli emas tu banyak-banyak. Kalau hari ni dah juta lah. Dah jutawan gram emas. Okey, tapi selain dari faktor harga, ada lagi 6 faktor lain kenapa emas ni sesuai jadi simpanan. Okey. Simpanan. Emas ni sebagai simpanan, bukan pelaburan. Dia ada ciri-ciri, dia ada potensi pelaburan tu, tapi kita lebih mendidik supaya penyimpan emas kita ni lebih fokus kepada menyimpan. Orang yang banyak menyimpan tu sebenarnya yang untung sebenarnya. Kalau kita just untuk pelaburan ni, dia akan fokus buy low sell high, kan. Kita tak nak buy low sell high. Kita nak emas kita tu yang banyak. Kita bukan nakkan harga tinggi, lepas tu kita jual, lepas tu dapat duit. Keuntungan daripada jual emas tu, kita pergi belanja benda lain. Maksudnya kita dah downgrade lah aset kita tu. Kita dah penat-penat beli emas, kita dah lama tunggu emas ni naik. Bila harga emas naik, kita jual, dapat duit, kita pun downgrade balik daripada emas tu. Emas yang cantik berkilau tu, kan, kita downgrade balik kepada duit kertas. Daripada emas jadi kertas balik. Melainkan kalau tuan-tuan dan puan-puan gunakan emas tu ataupun jual emas tu untuk sebagai dana nak pergi haji, ataupun dana pendidikan anak-anak, ataupun nak jadikan sebagai deposit untuk beli rumah secara cash, itu lain. Okay? Sebab tu kita kata nak beli emas ni kita kena ada matlamat. Bila kita simpan emas dengan ada matlamat, jadi kita akan capai dan kita akan gunakan emas tu. Kita akan jual emas tu bila kita dah capai matlamat kita. Contoh, kita simpan emas sekarang ni sebab kita lagi 2 tahun nak kahwin. Nak buat sebagai hantaran kahwin, nak buat modal, nak membina rumah tangga, kan. Jadi sekarang ni contoh kalau berumur 25 tahun, kan. Lagi 2 tahun nak kahwin. Simpan sekarang. Nanti 2 tahun lagi berlaku kenaikan harga emas, kan. Jadi masa tu jual lah, ataupun keluarkan emas fizikal daripada account gap tu, pilihlah Dina ke Gold Bar ke sebagai hantaran kahwin. Jadi kita lebih kepada menyimpan. Kita jadikan emas tu sebagai simpanan. Simpanan tu sebenarnya orang yang menyimpan emas ni dia lebih untung kalau dia menyimpan berbanding dia melabur. Okay? Kalau nak melabur ni, kalau ikutkan mentor saya, dia kata better kita main saham je kalau nak melabur, kan. Kalau kita nak fokus duit, kalau kita nak fokus buy low sell high, baik kita main saham je, tak payahlah simpan emas fizikal ni, kan. Macam tu. Jadi kita kena tahu posisi kita kat mana, posisi kita sebagai penyimpan emas ni kat mana. Jadi kita kena ada matlamat, matlamat kita tu sebenarnya lebih mudah cepat capai kalau kita simpan emas. Kalau kita simpan duit, 2 tahun lagi duit yang dalam akaun bank kita tu terjejas dengan inflasi.
kuasa beli dia tu tak sama dah dengan hari ini. Macam tu lah. Okey, itu secara asasnya lah. Okey. Jadi nombor satu ni, emas ni dia adalah pelindung nilai. Macam saya cakap tadilah, dia sebab inflasi kan. Purchasing power dia, macam saya cerita tadilah. Kedua, dia mudah dicairkan. Saya cakap ini sama macam yang tadi sebab dia adalah keistimewaan emas dia tu. Okey. Mampu milik serendah RM100 pun kita dah boleh beli. Dekat akaun Gap kita boleh kumpul-kumpul dulu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini saya nak jelaskan satu perkara penting. Okey, sekarang ni dah jadi satu trending kan, dekat satu platform social media tu yang jual emas 0.01 tu kan, dengan harga sangatlah mampu milik, mampu beli dengan harga RM29, ada yang jual RM10. Tapi cuba kalau kita kira untuk 1 gram tu dia akan jatuh harga ribu-ribu ringgit kan. Jadi sebenarnya kita rasa kita mampu beli, kita mampu je beli, kita hulur duit RM10 kita dah dapat emas dah, kita rasa kan. Tapi emasnya coek je. Lepas tu dia ajar kita supaya beli banyak-banyak kan, beratus kali beli, beratus keping beli ni. Yang besarnya hanyalah kad, tapi emas ni cenonek je. Lepas tu barulah beli jual. The thing is emas ni kalau kita tak mampu nak beli serendah RM100 ni, maksudnya simpanan emas tu belum sesuai untuk kita. Better kita simpan duit tunai je. Okey, jadi yang Public Gold sarankan serendah RM100 ni pun dah paling minimum dah. Maksudnya kalau tak mampu 100 ni, better jangan simpan. Belum sesuai lagi simpan emas. Better kumpul dulu duit. Dah capai RM100 ni baru kita beli emas. Beli emas di akaun Gap. Ini pun kita kena kumpul dulu. Kumpul banyak, cukup 1 gram kita keluarkan item. Cuma nasihat mentor saya, kalau kita adalah orang yang baru-baru berjinak-jinak dengan simpanan emas kan, kita target 5 gram yang pertama. 5 gram tu tak besar tak kecil lah. Dia tak besar tapi dia tak kecil. 5 gram tu just nice lah kalau kita nak pegang, nak pajak, nak jual. Kita dia berat kan, dia berat 5 gram tu okey lah. Kalau beli yang 0.01 tu nak letak dekat mesin densimeter pun dia tak boleh nak nak timbang emas tu kan macam mana, kecuali kita jual balik dekat tempat yang kita belilah. Tapi contohlah, kalau kedai yang tempat kita beli tu dekat KL, tiba-tiba kita balik kampung, dekat Kedah ke, kedai tu tak ada, kedai emas tu tak ada kat sana, dekat Kedah tu, kita ada emergency, kita pun rasa nak jual lah emas ni, sebab emas kan boleh guna waktu kecemasan. Kita faham macam tu kan. Jadi kita pun pergi jual dekat kedai lain, dekat tempat yang kita berada tu, tapi bukan kedai asal tempat kita beli. Sudahnya kedai tu akan ambil lebih murah, spread dia akan jadi tinggi dan kita akan rugi. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, walaupun dia emas tapi dia ada spread dia. Kalau kita berlaku kecemasan tu dekat Kedah tapi kedainya adalah di KL, kita nak kena travel balik ke KL dulu nak jual kat tempat yang kita beli, tempat asal kita beli emas tu. Tak ke menyusahkan tu kan. Jadi contoh kalau macam dekat Public Gold ni, serendah RM100 ni, kita kumpul dulu. Kita kena sabar dengan simpanan emas ni sebenarnya. Kita jangan sembrono lah beli walaupun kita ada duit kan. Kita kena sabar dengan simpanan emas ni. Ini adalah minimum lah, minimum 100. Gaji minimum rakyat Malaysia ni 1,500 sebulan kan. Jadi menurut pakar kewangan disarankan supaya kita simpan 10% daripada gaji, daripada pendapatan kita tu 10% kita kena simpan. Jadi kalau 10% daripada 1,500 maksudnya RM150. RM150 tu sepatutnya kita simpan dalam bentuk emas kan. Tapi kalau RM150 pun kita tak mampu, Public Gold bagi peluang supaya kita boleh simpan sebanyak RM100. Jadi maksudnya kalau bawah daripada 100 ni, maksudnya simpanan emas tu belum sesuai. Okey, belum sesuai beli emas. Tapi janganlah pula kita rasa, alah tak mampulah nak beli 1 gram 400, tak mampulah nak beli RM100 sedebuk ni. Beli je lah RM10, RM20, RM30. Kalau kita buat keputusan yang mudah, kalau kita ambil jalan yang mudah macam tu, pada masa akan datang kita juga yang susah.
dia punya susah tu, kita akan rasa kecewa lah. Nanti kita terkilan, kita akan rasa, alah, kata debu emas pun berharga ni, nak jual emas cenonik pun tak laku. Sudahnya kita yang salah faham, kita salah konsep, kita tak faham ilmu yang sebenarnya kan. Jadi kita yang salah buat keputusan. Kita dah beli, benda kita dah beli, kita jual dengan rasa bersalah dan rasa menyesal. Jadi kita akan rasa macam emas tu tak berguna, okay? Tapi sebenarnya kita yang tersalah pilih produk, kita yang tersalah pilih platform kan. Sepatutnya kita beli emas ni, kita kena cari platform yang betul, platform yang selamat, yang patuh syariah, yang maksudnya mampu milik lah bagi kita. Bukannya kita judge, tak mampulah nak beli 1 gram, beli je lah yang RM20 ni, emas juga. Jangan buat keputusan mudah macam tu. Untuk update hari ini, harga emas RM401 segram. Harga emas dah naik. Jadi kalau belum bermula jangan risau. RM400 ni masih mampulah. Kalau tak mampu 1 gram, belilah RM100 kan. Sebab emas ni aset mampu milik. Okay, dia mudah alih. Ni saya dalam video saya pun saya ada buat kisah pelarian Vietnam ni kan, yang dia lari, dia bawa Kim Tan kan, emas Kim Tan tu yang kecil-kecil tu, yang nipis-nipis tu, dia simpan dalam lipatan baju. Bila dia lari dengan bot tu kan, dia berlayar dengan bot tu, dia dah sampai ke perairan negeri Terengganu. Jadi dia nak meneruskan kehidupan tu, dia berurus niaga, dia menawarkan benda yang berharga kepada rakyat tempatan. Dia bagilah emas dia tu, Kim Tan dia tu, kepingan emas tu dia bagi dekat rakyat Terengganu tu, untuk mendapatkan bahan asas dan perlindungan. Okey, itulah gunanya emas di waktu berlaku kecemasan, disaster, peperangan. Jadi kita meninggalkan tanah air tu bawa emas. Bayangkanlah kalau pelarian Vietnam ni datang ke Malaysia bawa duit dia kan, mana nak laku kan. Orang Terengganu pun tak nak ambil duit kertas dia tu. Tambah pula kalau berlayar dekat lautan tu, kalau kapal tu karam macam mana kan. Lagilah tak ada jaminan. Tapi disebabkan dia lari tu, dia bawa emas. Emas tu dia mudah alih lah, kita boleh bawa lari je. Senang. Contoh macam yang Sajat tu lari berhijrah ke Australia. Dia bawa 4 kilo emas kan. Jadi emas tu mudah alih. Kalau dia bawa duit banyak-banyak dalam briefcase, menyusahkan dia nak kena declare kan. Emas ni senang je nak declare. Isi form je dekat custom. Okay. Emas sebagai pemusing modal. Ini yang saya cerita tadilah, yang dibawa ke Arahnu kan. Bisnes tak kacau, emas pun masih ada dengan kita. Jadi bila kita pergi Arahnu ni, kita boleh dapat duit tunai on the spot. Mudah je. Dalam masa setengah jam je. Tak sampai setengah jam kot. Lebih kurang lah setengah jam kan. Dalam masa setengah jam, kita serah emas tu, dah boleh dapat duit dah. Kalau dalam RM10,000 tu senang je nak dapat duit tunai kalau kita pergi pajak Arahnu kan. Tapi cuba kalau kita nak jual tanah, nak jual rumah. Kalau tanah dengan rumah ni berbulan-bulan, bertahun ambil masa kan. Melibatkan lawyer lah, pejabat sana, pejabat sini lah kan. Tapi kalau nak jual emas ni, kita punya barang, orang punya duit kan. Kita punya barang, kita pergi letak dekat Arahnu, duit terus boleh dapat. Dah settle masalah. Sekejap je. Nak jual 1 kilo emas tu lebih mudah daripada nak jual tanah kan. Jadi emas ni juga boleh elakkan kebocoran wang, sebab dia aset fizikal kan. Kita sayang nak belanjakan dia kan. Kalau duit ni kita tak ada sayang pun, kita rasa lagi happy kot kalau kita dapat berbelanja kan. Selalunya orang akan suka berbelanja. Okey, nak bertindak dalam menyimpan emas sekarang, inilah faktor yang banyak lagi kenapa sekarang ramai yang mula menyimpan emas fizikal sebagai alternatif simpanan tunai. Okey, kita kena ada satu konsep bahawa emas ni kita simpan, kita tukar duit kepada emas. Emas ni kita simpan emas ni, kita tukar duit kepada emas. Kita bukan beli, kita bukan konsep beli yang belanja hangus tu, bukan. Kita cuma tukarkan duit dekat tangan kita ni kepada emas.
Simpanan emas ni simpanan yang mudah lah. Tak susah pun nak jaga emas. Kita jaga dia sama macam kita jaga harta-harta kita yang lain lah. Handphone kita lagi mahal kot kan. Jadi janganlah takut nak beli emas. Emas tu bukan hantu. Emas bukan hantu. Kenapa kita nak takut simpan emas Okay. Ini ada orang saya selalu dapat statement ataupun peringatan lah daripada orang kan, bila kita cakap pasal emas gini-gini, terus dia cakap ni jangan lupa ni bayar zakat ni, ini ancaman ni, kalau tak bayar zakat ni masuk neraka ni. Betul, terima kasih kepada yang memberi peringatan tu kan. Tapi itulah kita ni kan, bila kita tak setuju dengan sesuatu perkara dengan ilmu orang kan, kadang-kadang kita sendiri yang tak faham ilmu tu, lepas tu kita terus nak judge orang tu kan. Jadi kita ni bagi tahu benda yang betul. Jadi kalau tak suka, tak setuju, baik diam je daripada meninggalkan jejak-jejak komen-komen negatif yang tak menyenangkan kan, yang tak bagus kan. Jadi inilah simpanan emas ni janganlah takut kena zakat. Okey, perkara ini menduduki ranking pertama kerana kebanyakan masyarakat seolah-olah mengeluh dan takut untuk membayar zakat jika menyimpan emas. Zakat dijadikan penghalang untuk membuat pelaburan dan simpanan emas. Jadi bila dia takut kena macam tu, terus dia hilanglah peluang untuk membuat simpanan emas ni. Jadi simpanan emas tu tak ada dalam portfolio keuangan dia. Sedangkan zakat ni adalah ibadah dan rukun Islam keempat yang dapat menyuburkan harta serta meningkatkan rezeki. Menyuburkan rezeki lah kan. Sebenarnya duit dan harta-harta lain pun termasuk tanakan, tanah, dusun, juga kebun pun dikenakan zakat bila cukup haul dan nisab kan. Bukan emas je. Tapi kalau emas ni orang akan automatic trigger kan. Orang akan automatic trigger, oh ni kena bayar zakat ni, tak naklah simpan emas, nanti kena bayar zakat rugi. Pelik lah. Kita sepatutnya kan, bila kita simpan emas ni kan, kita kena bercita-cita sehingga kita mampu jadi pembayar zakat. Jadi pembayar zakat ni kita suburkan harta, kita dapat membantu sesama Muslim kan, sesama saudara Islam kita. Satu-satunya amalan mulia yang boleh dilakukan oleh orang kaya ialah berzakat kan. Orang miskin sembahyang, orang miskin puasa, orang kaya pun puasa, orang miskin pun puasa, tapi orang miskin tak boleh nak berzakat. Orang kaya je yang boleh berzakat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan simpan emas 85 gram ke atas tak usik-usik tu, maksudnya dah kaya. Kan, dah kaya dah kena zakat. Tak susah lah simpan emas ni, janganlah takut dengan zakat kan. Mesti ada hikmah kenapa Allah tetapkan 85 gram ke atas. Kalau simpan tak usik-usik tu maknanya apa? Maknanya kita kaya. Kalau kita kaya, kita nak mendidik hati kita ni supaya jangan terikat dengan dunia, dengan harta emas tu, keluarkan zakat. Tak banyak pun, 2.5% sahaja kan. Kalau kita tunaikan zakat, adakah kita akan jatuh miskin? Tidak sekali-kali tuan-tuan dan puan-puan. Allah dah bagi jaminan, apa yang Allah dah suruh tu mesti ada hikmah dia. Kalau cuba simpan sampai kita mampu jadi pembayar zakat. Okey, ini pun soalan glamour juga ni. Takutlah nak simpan emas, tak payahlah simpan emas. Simpan emas fizikal ni nanti kena rompak lah, hilang lah, kena curi lah. Kalau berlaku banjir nanti emas tu hilang, hanyut banjir, macam mana? Lepas tu kalau simpan emas fizikal ni, kalau rumah kena bom ke, kan rugi. Ramai yang cakap macam tu. Ini sebenarnya alasan-alasan untuk tidak menyimpan emas je sebenarnya. Ataupun ilmu dia tu ilmu salah lah. Dia berpegang kepada ilmu salah. Serba-serbi takut. Risiko kehilangan seperti berlaku kecurian dan rompakan menjadi iga mengeri bagi masyarakat untuk menyimpan emas fizikal. Kan? Biarpun belum mulakan simpanan emas, kita sering terbayang perkara-perkara negatif seperti kehilangan emas akibat tersalah letak atau berlakunya kejadian pecah rumah. Cara paling selamat untuk simpan emas adalah dengan menyewa safe deposit box di bank atau syarikat swasta. Kita ada pilihan. Ada pilihan sebenarnya. Boleh je kalau nak simpan dekat safety box boleh, dekat bank boleh, ataupun syarikat swasta. Jika memilih untuk simpan di rumah, pastikan emas anda disorok pada tempat yang tidak dijangkakan. Tapi kadang-kadang
kita kita simpan tempat yang kita tak expect, orang tak expect kita simpan emas kat situ. Lama-lama kita lupa, kita pun tak expect kita simpan emas kat situ. Jadi kita pun terlupa juga kan. Jadi sebenarnya tak perlu menyusahkan diri pun simpan emas ni. Simpan je macam kita simpan benda biasa kan. Kalau rasa takut tak boleh tidur lena simpan emas fizikal, simpanlah dulu dalam account Gap tu. Kalau contoh kita nak pergi travel 2-3 minggu kan, jadi kita ada emas fizikal, simpanlah dekat safety box ni, tak mahal pun. Jadi kalau kita simpan banyak-banyak, contoh kalau kita dah ada 1 kilo 2 kilo kan, simpanlah dekat safety box. Kalau dah 1 kilo tu memang tak selamat lah kalau simpan kat rumah kan. Kalau hilang, sekali hilang beratus ribu sekali hilang kan. Tapi maksudnya kalau kita dah mampu simpan sehingga 1 kilo, maksudnya tak ada isu lah kita nak bayar untuk safe deposit ni. Kecuali kita hanya simpan kecil-kecil 10 gram, 10 dinar tu boleh lagi. Kalau contoh macam kebanyakan customer saya, kalau setakat 5 dinar tu dia selamba je simpan, bawa dalam poket, bawa pergi mana-mana kan. Tak ada masalah pun, tak ada risau pun. Okey. Jika memilih untuk simpan di rumah, pastikan emas anda disorot pada tempat yang tidak dijangkakan. Selain itu, anda juga boleh buka akaun emas Gap, Gold Accumulation Program di Public Gold. Serendah RM100 atau 1 gram dah boleh simpan di akaun emas Gap tanpa ada upah simpan dan komitmen bulanan. Akaun Gap ni dia tak ada upah simpan. Simpanlah lama mana pun tak ada upah simpan dan tak ada komitmen bulanan. Ni maksudnya kalau dah buka akaun Gap tu tak adalah wajib nak kena beli emas setiap bulan ke, nak kena maintain belian. Tak ada benda-benda macam tu. Ada duit beli, tak ada duit diam je, macam tu. Akaun Gap ni sangatlah fleksibel, tak ada denda, tak ada upah simpan, tak ada. Kalau kita rasa ada duit, beli. Yang penting akaun Gap ni RM100 ke atas. RM100 ke atas. Kalau kita ada duit RM110, beli je lah. Ada RM105, pam je lah. Ada 200, boleh beli. 200.5 pun boleh beli. Lepas tu akaun Gap ni dia banyak lagi tau. Akaun Gap ni dia ada auto debit. Kalau kita nak buat EPP, auto debit pun boleh. Yang ketiga, kita ni sebenarnya takut nak simpan emas ni sebab apa? Sebab kita ni sebenarnya tiada ilmu dan bimbingan tentang kepentingan emas. Jadi inilah peranan dealer-dealer Public Gold untuk berkongsi dan bagi ilmu yang betul tentang simpanan emas. Kebanyakan dealer Public Gold ni dia belajar daripada mentor-mentor dan pakar-pakar kewangan. Contoh macam Tuan Azizi Ali, Tuan Samsudin Kadir, Tuan Syukur Hashim, dan ramai lagi lah yang Tuan Zul kan, yang paling banyak buat sharing mengenai emas ni lah. Jadi kalau kita dapatkan ilmu yang betul, insya-Allah kita berada di platform yang betul. Jadi kita untunglah. Kita tak adalah terjebak dengan skim-skim yang pelik-pelik. Ataupun kita terbeli emas yang cinonik tapi harganya sebenarnya mahal kan. Lepas tu kita buat banding-banding. Kita kata beli dekat Public Gold mahal lah. 1 gram 400, 1 gram 300 lebih, 400 lebih. Sebenarnya 1 gram kita tu 1 gram 400 lebih. Yang dia beli tu sebenarnya 1 gram tu berharga 2,000 lebih, 3,000 kan. Tapi sebab dia beli yang kecil-kecil, cenonek-cenonek, dia rasa dia beli dengan harga RM30. Dia membuat perbandingan yang tidak betul, yang tidak setara kan. Kalau dia nak comparekan 1 gram company X 200 dengan company Public Gold 300 tu, bolehlah dia nak cakap dia sebab dia berat yang sama kan. Harga berbeza kan. Itu betul. Ini awak nak bandingkan 0.01 dengan 1 gram. Cuba kira. Kan rugi. Ramai dah kita share kan. Jangan beli emas yang kecil-kecil tu. Mahal. Orang kedai emas pun banyak buat video kan. Dia kata kalau kira balik harga per gram dia tu dah jadi 3,000. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bergerak ya. Yang keempat, kenapa takut nak simpan emas ni? Sebab dia anggap emas ni macam sama seperti saham. Buy low, sell high, macam tu. Ada yang menganggap emas ni seperti saham, unit amanah dan sebagainya. Mereka beranggapan bila harga emas jatuh, pelaburan akan hangus. Macam tu. Jadi dia ingatkan beli emas buy low, sell high ni, kalau harga emas jatuh, rugi. Macam tu. Kalau harga naik, jual. Jual dapat duit ya. Sedangkan perkara ini tidak berlaku dan berbeza sekali.
Berbeza sekali dengan pelaburan emas. Okey? Emas fizikal ni dia tak sama dengan saham. Okey? Emas yang kita beli dan pegang sendiri, fizikalnya memang tiada risiko selagi kita masih memiliki dan tidak menjualnya. Emas tu masih ada kat tangan kita. Apa kita nak risau? Okey, contohlah sekeping emas kan? Sekeping emas yang kita pegang ni kan? Sekeping emas, contohlah ini gold bar kecil je, 0.5. Kita pegang dia. Okey, kita pegang dia. Lepas tu harga emas jatuh. Dia masih lagi emas fizikal yang kita pegang kat tangan. Gram dia tak kurang. Kan? Gram dia tak kurang. Emas ni masih ada dekat tangan kita. Kita tak jual, kita tak kehilangan dia. Nilai dia, harga dia tu je yang jatuh. Harga semasa je jatuh. Tapi sebenarnya dalam jangka masa panjang kan. Saya cakap 2 tahun ke atas kan. Nilai dia akan naik. Jadi kita tak perlu nak risau. Sebab tu mentor saya selalu pesan. Kita jangan bazir emosi dengan turun naik harga. Yang penting kita kena fokus berapa banyak keping emas yang kita ada. Macam tu. Konsep belian emas ni mudah je sebenarnya. Tapi kalau kita anggap emas ni macam saham, kita duk risau harga tu turun naik. Kita risau padahal emas tu ada elok je dengan kita. Okey, emas tu sebenarnya ada elok je dekat tangan kita. Tapi kita risau harga dia turun. Kita rasa benda tu tak berguna kan. Tu salah konsep. Okey, sebab tu kita kena belajar ilmu emas yang betul. Okey. Jadi banyakkanlah bacaan. Banyak je buku-buku keuangan kan. Contoh kan macam Tuan Azizi Ali kan. Tuan Azizi Ali, Masa Untuk Emas. Ini bagus tau baca. Lepas tu macam Tuan Zul, buku wang emas. Ini memang fokus. Kalau kita baca buku ni, mudah je nak faham. Sebab ini lebih kepada konteks emas dalam masyarakat Malaysia. Okey? Dia tak bercakap kalau nak faham ilmu emas yang international, baca yang ni lah. Tuan Azizi Ali ni kan. Macam mana nak melabur dalam emas kan. Tapi kalau fokus kepada membina kekayaan secara peribadi, secara peribadilah kita rakyat Malaysia ni kan. Kita baca je buku ni. Tak mahal pun RM25. Okey, boleh dapatkan di mana-mana kedai buku. Mana-mana, online pun ada. Okey. Jangan risau jangan beli emas ni kita anggap dia macam akaun contoh ada juga yang tanya saya, dia kata habis tu akaun Gap tu kan online. Memanglah akaun Gap tu memanglah transaksi kita secara online, tapi kita bersandarkan emas fizikal. Kita emas fizikal, kita boleh keluarkan emas tu bila-bila masa. Cukup gram, kita keluarkan emas fizikal kita. Tak perlu risau. Kita bukan simpan emas digital yang kita nak jual secara online tu, bukan. Kita jangan anggap akaun Gap tu macam beli harga rendah, jual harga tinggi. Bukan. Akaun Gap tu ialah untuk kita kumpul. Namanya pun accumulation kan, accumulate. Kita kumpul, dia bertambah. Cukup gram, cukup 5 gram, 10 gram, kita keluarkan item. Item dia tu terpulanglah. Kita nak bunga emas ke, nak dinar ke. Okey, yang seterusnya, kita takut nak beli emas. Sebab kita sehari-hari kita dengar kan, dekat paper tunjuk kan, takut scammer emas, pesara rugi, pelaburan tak wujud, banker rugi sebab kena tipu skim emas, kan. Emasnya tak ada. Lepas tu pelaburan emas, duit yang dilaburkan untuk beli emas tu, satu, emasnya tak ada. Lepas tu pulangan yang dijanjikan tu pun tak ada, kan. Gagal dibayar, tak dapat dibayar kan, delay kan. Jadi benda-benda negatif, berita-berita negatif mengenai scammer emas ni membuatkan orang terfikir macam tak payahlah susah payah pening-pening kepala nak simpan emas. Tak payahlah, simpan je lah duit macam biasa. Banyak juga yang cakap macam tu, okey. Beli emas ni sebab takut tak dapat emas. Sebenarnya dengan public gold jangan risau. Kita beli emas memang dapat emas. Dan memang founder mewujudkan public gold ni, modus operandi dia ialah beli emas mesti dapat emas. Dapat emas tu maksudnya emas fizikal. Dan kita public gold memang menggalakkan supaya kita jangan simpan emas kita tu banyak-banyak ataupun lama-lama dalam akaun Gap. Akaun Gap tu tempat persinggahan je, transit saja. Jadi kalau kita dah simpan banyak tu kan, kita ni terus keluarkan emas fizikal, simpan sendiri di tangan.
Okey, berbeza di public gold, beli emas pasti dapat emas. Itu jaminan public gold. Okey, jaminan ni memang banyak lah. Bukan setakat beli emas dapat emas je. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jual balik, memang public gold jamin beli balik. Tanpa banyak soal, tanpa cerewet. Okey, ini sebab slide ni dah lama. Okey, kita bukan setengah juta. Sekarang update terkini, pelanggan public gold telah mencecah 1.4 juta. Okey, pelanggan public gold dah cecah 1.4 juta orang. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang belum bermula, jangan lambat-lambat. Okey. Dah 1.4 juta dah yang join public gold, yang dah ada akaun, okey, yang dah dapat manfaat, daripada simpanan emas ni. Yang keenam, kenapa takut ni nak simpan emas ni? Sebab takut lah, sebab susah nak dicairkan pada wang. Ada juga yang beranggapan macam tu kan. Dia takut. Nanti kalau dah beli emas ni dekat mana nak jual? Kan? Dibimbang jika berlaku kecemasan, emas sukar dicairkan pada wang kertas jika perlukan tunai segera. Ini adalah salah faham. Okey, sebenarnya sebelum memulakan simpanan emas fizikal, kita mesti mempunyai simpanan tunai sebanyak 3 bulan pendapatan. Ini kalau ikutkan disiplin kewangan lah. Okey. Bila kita dah ada simpanan tunai sebanyak 3 bulan pendapatan ni, barulah kita pergi kepada simpanan emas. Okey. Emas ni adalah step kedua. Emas adalah simpanan jangka panjang untuk tempoh 3 hingga 5 tahun. Tapi berdasarkan kenaikan harga yang sangat memberangsangkan kebelakangan ini, dalam tempoh 2 tahun tu sebenarnya dah dapat untung dah. Okey. Dia tak adalah sampai 5 tahun. Tak perlu tunggu 5 tahun dah sekarang ni. 2 tahun dah boleh dapat untung dah. Okey, jadi kalau memerlukan wang segera, emas yang dimiliki boleh dijual atau dipajakkan di Arahnu, koperasi dan institusi kewangan yang lain. Anda boleh mendapatkan wang dengan segera dan berpeluang menebus kembali emas dalam tempoh masa yang ditetapkan. Maksudnya emas tu masih milik kita asalkan kita tebus tepat pada waktu dia lah ataupun sebelum tarikh. Okey. Kita jangan risau, emas ni high liquidity berbanding dengan rumah dengan tanah kan. Rumah dengan tanah ni dia bukan aset yang cair, tapi emas ni dia aset yang cair. Jadi kita kena buang salah faham tu. Kalau pergi Arahnu tu setengah jam je, senang je. Nak jual emas lebih mudah daripada nak jual rumah ataupun nak jual tanah. Rumah dan tanah tu makan masa bertahun-tahun dan kita nak kena cari buyer. Kan? Kita tak boleh pun nak bawa geran tanah tu pergi Arahnu, tak boleh. Tapi dengan emas ni aset bernilai kan. Kita boleh jual je. Tapi pastikan kalau kita pajak tu, pastikan paling lama pun 6 hingga 12 bulan. Okey, sebab dia ada kos upah simpan. Tu kena kira lah. Kena kira juga tu. Risikonya kalau kita pajak tu, kalau kita tak mampu tebus, emas tu akan tergadai. Jadi kalau kita jual terus, kita dapat duit, emas tu dah hilang lah daripada pegangan kita. Jadi kena pastikan berapa banyak kita nak pakai, kemampuan kita untuk tebus balik. Jadi kita kena pastikan keuangan kita tu lah. Sebab tu lah sebelum kita nak simpan emas ni, kita pastikan kita ada simpanan tunai sebanyak 3 bulan pendapatan. Ini dana kecemasan 3 bulan gaji yang saya pernah ceritakan dalam live saya yang sebelum-sebelum ni. Okay. Saya selalu cakap lah, emas ni adalah benteng terakhir keuangan. Maksudnya kalau kita berlaku apa-apa kecemasan, kita gunalah dulu dana 3 bulan gaji ni. Tapi kalau kata kita masih memerlukan wang untuk menyelesaikan masalah kita tu kan, barulah kita cairkan emas ni sebelum kita mencairkan aset-aset lain yang lebih besar, contoh macam tanah ke rumah ke. Kita kena ikut step-step dia. Jangan terus jam. Kita terus jam, ada berlaku kecemasan, kita pun terus jual emas. Sayanglah kan, sedangkan kita ada duit tunai dekat sini. Sepatutnya kita gunakan dulu duit tunai yang 3 bulan dana kecemasan ni. Dia macam tu. Barulah kita ni orang kata ikut step by step lah kan.
Nombor 6 ni, disebabkan 6 ketakutan itu kita tidak menyimpan emas. Kan? Kita takut pada benda yang tak berasas. Jadi kita pun tak simpan emas sebab kita takut. Sedangkan emas ni dia ada potensi dan kebaikan dia, dah kan? Jadi kita dah terlepaslah peluang untuk mengambil kebaikan daripada simpanan emas tu kan. Jadi sebab itu ilmu penting sebelum memulakan sesuatu pelaburan. Untuk mendapatkan ilmu, kenalah membaca buku, melayan laman web dan blog-blog pelaburan. Tengok klip video tentang emas dan keuangan atau menghadiri seminar emas serta berbincang dengan orang yang boleh dipercayai seperti dealer public gold. Macam saya cakap tadilah, dealer public gold ni dia bukan pandai-pandai dia sendiri je, bukan. Dia dealer public gold ni dia ada mentor. Mentor dia tu bukan orang biasa-biasa, bukan calang-calang. Mentor-mentor dealer public gold ni macam Tuan Azizi Ali, Tuan Syukur Hashim, Maha Guru Emas kan, Tuan Zul, Tuan Samsudin Kadir, yang mana mereka ini adalah memang background dia adalah dalam bidang keuangan dalam bidang emas, dalam bidang takaful, urus harta pusaka, semua bidang-bidang keuangan yang berkaitan dengan keuangan kan. Dan memang pakar keuangan ni pun memang dah endorse dah. Business public gold ni memang genuine, memang membantu masyarakat untuk belajar ilmu yang betul. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi mempunyai akaun Emas Gap, better mulakan hari ini sebelum kita ni terjebak dengan skim-skim yang tak apa-apa kan. Jadi emas ni orang boleh manipulasikan dia sebab orang yang buat scam-scam ni dia tahu orang kita ni banyak duit dan orang kita ni memang suka emas sebenarnya kan, tapi kita tak ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu, kita terpedaya, kita nak instant, kita nak result yang instant, kita nak benda pulangan tu cepat kan. Jadi kita tak sabar. Sebab tu ramai yang terjebak dengan skim-skim yang memang akhirnya kita tercedok lah kan. Tercedok. Sebab itulah bila kita sharing ni, kita nak bagi awareness lah kan kepada masyarakat supaya mengenali platform public gold ni supaya kita tak rugi. Janganlah kita beli emas yang microgram, janganlah beli emas kita anggap macam saham, buy low sell high. Janganlah beli emas yang sebenarnya emasnya tak ada tapi dia menjanjikan pulangan dan dividen. Emas ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada dividen, tak ada pendapatan, tak ada. Emas ni dia tak menjana pendapatan kecuali tuan-tuan dan puan-puan jadi ejen dia. Ejen jual emas kan. Emas ni kalau kita beli 10 gram lah kita dapat. Keuntungan dia tu kat mana? Kalau kita beli emas ni, keuntungan dia tu kat mana? Dia untung dari segi kenaikan harga emas semasa. Sebab tu saya kata, kalau kita simpan 2 tahun ke atas, 2 tahun akan datang tu harga emas tu naik. Dekat situlah baru kita nampak untung simpan emas. Contoh, orang-orang tua zaman-zaman dulu, mak nenek kita dulu kan, dia beli emas tu satu zaman dulu belum ada gold bar, jadi dia belilah gelang-gelang, rantai, barang kemas kan. Itu emas 916. Bila dia beli emas 916 tu, dia tahu benda tu berharga kan. Jadi dia berhias je. Tapi bila berlaku kecemasan apa-apa, perlukan duit, dia boleh jual ataupun pajak barang kemas yang dia pakai tu. Sebab itu adalah benda berharga daripada duit dia beli emas, daripada emas perhiasan tu dia pakai, dia boleh jadi duit balik. Dia tahu instrumen emas tu, dia tahu emas tu berharga kan, tapi boleh dicairkan balik kepada tunai kalau berlaku kecemasan apa-apa kan, keadaan yang mendesak, dia boleh gunakan emas tu untuk dapatkan duit tunai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ada ilmu. Jadi kalau kita ada ilmu, at least kita tahu ini tak adalah, ini tak boleh percaya ni, scam ni. Kalau orang kata, contohlah tiba-tiba ada orang datang approach tuan-tuan dan puan-puan, encik belilah emas 10 gram ni, nanti kita simpan dengan kita, beli dengan kita tolong rolling. Kita tolong rolling, simpan 30 hari dapat sekian banyak. Simpan 90 hari dapat sekian banyak. Lepas tu dapat dividen, dapat hibah, dapat pulangan bulan-bulan. Jadi kita pun best juga best juga tu dapat pulangan tu. Kita tak fikir panjang kan. Kalau kita tak fikir panjang, jadi kita terpedaya. Kita serah duit kita dekat dia tapi sebenarnya emasnya tak ada. Emas ni mana? Lepas tu bila kita tanya, mungkin pulangan yang dia bagi tu 3 bulan pertama je. 3 bulan pertama cantik je dia bagi pulangan dekat kita kan. Tapi lepas tu
company dengan company tu pun tak ada. Bukan setakat pulangan yang kita nak, dengan company tu pun tak ada. Dia dah tutup kedai, dia dah batalkan lesen dia buka nama company baru. Sebab benda ni nak register SSM senang je kan. Sejam dah settle dah register SSM ni kalau nak buka kedai kan. Tapi itulah nak cakapnya, orang yang nak memanipulasi kad emas ni mudah je pada dia pandai kan. Tapi kita yang pegang duit ni, especially golongan pesara kan, banyaklah pesara-pesara yang kena tipu kan, sebab dia banyak duit dan dia pun tak tahu nak buat apa dengan duit tu kan. Jadi bila duit yang terlampau banyak ni pun kadang-kadang jadi macam senang je nak bagi, mudah je percaya pada orang kan. Jadi kita kena ingatlah, jagalah duit tu kan. Janganlah mudah terpedaya dengan skim-skim yang tak boleh dipercayai ni. Yang ada pulangan. Emas tak ada pulangan Emas tak ada pulangan. Tak ada pulangan, tak ada dividen, tak ada pendapatan. Kalau ada setengah orang kata, tak naklah simpan emas. Emas ni beku. Emas ni tak bergerak, tak berkembang kan. Tapi sebenarnya emas tu dia ada keuntungan dan keistimewaan dia yang tersendiri, seperti yang saya dah ceritakan tadilah. Okay. Ini Millionaire Butter Teas. Anak-anak muda, simpanlah emas. Okay. Sebenarnya banyak lagi program yang kita nak buat ni sebenarnya. Ni 26 Oktober. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada anak-anak remaja kan, yang belum mencecah umur 30 tahun, boleh join program ni. Okay. Terima kasih kepada yang join live saya. Saya harap perkongsian saya ni bermanfaat. Okay, jangan takut nak simpan emas walaupun harga dia dah cecah RM400. Jangan takut. Beli je untuk simpanan kan. Kalau kita nak simpan emas, nak selamatkan duit kita, simpan je dalam bentuk emas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke bio saya. Kalau nak register, boleh register sendiri. Guna link, klik link di bio saya tu, boleh register sendiri. Nanti saya akan follow up. Saya akan bagi bimbingan macam mana nak membina tabungan emas yang selamat. Okay? Reni Ten, terima kasih join live saya. Saya bercerita mengenai harga emas hari ni. Harga emas dah naik. Tapi kalau kita belum bermula kan, better kita mulakan sekarang. Harga emas ni kita rasa mahal sekarang je sebenarnya, sebab kita belum bermula kan. Tapi kalau kita dah bermula, kita tahulah berapa mahal, berapa murah, macam tu. Selagi kita tak mula, kita tak akan tahu benchmark kita kat mana. Okay? Okay, untuk itu saya sudahi live saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.